Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya harap anak-anak semua dalam keadaan sihat hendaknya. Baik, hari ini Ustazah akan mengajak anak-anak perkara munakahat. Kita pergi kepada pelajaran pertama, iaitu nikah dan perminangan. Baik, kita lihat pengertian nikah dari segi bahasa dan juga syarak. Nikah dari segi bahasa ialah dakab dan bertaut. Manakala dari segi syarak ialah akad yang mengharuskan hubungan suami isteri yang dibenarkan oleh syarak. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Sadaqallahul Azim. Surah An-Nur ayat 32 yang bermaksud, dan kahwinilah orang bujang, yakni lelaki dan perempuan dari kalangan kamu dan orang yang soleh dari hamba-hambamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya, kerana sesungguhnya Allah Maha Luas, yakni rahmat-Nya dan limpah kurnia-Nya, lagi Maha mengetahui. Dengan ini jelas, dalam Islam pernikahan adalah satu perkara yang sangat-sangat digalakkan. Sesungguhnya orang yang melakukan pernikahan akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan hukum pernikahan di dalam Islam. Hukum pernikahan di dalam Islam terdapat 5 hukum. Yang pertama, sunat. Yang kedua, harus. Yang ketiga, wajib. Yang keempat, makruh. Dan yang kelima, haram. Baik, Ustazah akan terangkan setiap satu hukum pernikahan di dalam Islam. Baik, hukum pernikahan di dalam Islam yang pertama, sunat. Sunat bagi sesiapa yang telah mempunyai keinginan untuk berkahwin dan telah mempunyai perbelanjaan yang cukup. Maka dengan ini, sunat baginya melakukan pernikahan. Jika tidak mempunyai perbelanjaan yang cukup, maka lebih afdal tidak berkahwin dan menahan nafsunya. Bagaimana cara untuk menahan nafsunya? Ialah dengan berpuasa. Baik, kita teruskan dengan hukum pernikahan yang kedua, iaitu harus. Harus bagi sesiapa yang tiada sebab untuk menggalak atau menghalang dirinya daripada berkahwin. Maka dengan keadaan ini, ia diharuskan melakukan pernikahan. Baik, kita teruskan dengan hukum pernikahan yang ketiga. Wajib bagi orang yang telah mempunyai kemampuan untuk berkahwin kerana takut terjebak dengan perkara-perkara maksiat seperti zina, maka ia wajib berkahwin. Baik, kita teruskan dengan hukum pernikahan yang keempat, iaitu makruh.
makruh bagi sesiapa yang tiada keinginan untuk berkahwin di atas beberapa sebab. Yang pertama, mempunyai penyakit. Yang kedua, tiada perbelanjaan yang cukup. Dan yang ketiga, ada perbelanjaan tetapi ada sebab lain yang disebut sebagai illah, iaitu contohnya seperti sudah terlalu tua. Baik, kita teruskan dengan hukum pernikahan yang kelima, iaitu haram. Sekiranya perkahwinan itu boleh mendatangkan mudarat kepada kedua pasangan, suami isteri atau salah seorang daripadanya, seperti tidak mampu untuk memberi nafkah, sama ada nafkah zahir dan batin, atau mempunyai sifat-sifat kezaliman, contohnya melakukan penderaan terhadap pasangan, maka dengan ini perkahwinan itu dihukumkan haram. Baik, Ustazah teruskan lagi dengan panduan memilih pasangan suami ataupun isteri. Di dalam Islam, kita digalakkan untuk memilih pasangan yang beriman, kerana sesungguhnya iman itu merupakan dasar utama di dalam pembentukan sesebuah perkahwinan. Baik, yang kedua, mempunyai kekuatan ataupun pegangan yang teguh terhadap agama Islam. Yang ketiga, lelaki yang soleh dan perempuan yang solehah. Yang keempat, keturunan yang baik-baik. Dan yang kelima, mempunyai sifat-sifat penyayang, sihat dan berpotensi untuk melahirkan anak. Baik, Ustazah teruskan lagi dengan hukum melihat bakal suami isteri. Hukum melihat bakal suami isteri adalah sunat bagi pasangan yang qasad, iaitu memang telah mempunyai niat untuk berkahwin. Jadi, sunat bagi mereka melihat di antara satu sama lain sebelum meminang. Di antara yang boleh dilihat ialah anggota muka dan dua tangan hingga ke pergelangan tangan sahaja. Selain daripada itu, haram bagi pasangan tersebut untuk melihat anggota pasangan masing-masing. Baik, kita teruskan dengan mengulang lihat pasangan ataupun bakal pasangan. Harus kedua-dua calon, suami atau isteri, mengulang lihat calon masing-masing jika berhajat kepadanya supaya lebih jelas keadaan sebenarnya. Tetapi, ia boleh dilakukan bersama-sama mahram di tempat yang tidak menimbulkan fitnah. Maksud Ustazah, tidak boleh berdua-duaan. Mesti ada mahram apabila mereka hendak berjumpa. Baik, Ustazah rasa cukup untuk hari ini. Ustazah akan sambung lagi di lain hari, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.